Kunjungan Ketua Pegawai Eksekutif GISB Holdings ke Bumi Sabah. Berita sepenuhnya seketika nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Umar Abdul Aziz dan saya Tamliha Abu Bakar di dalam Ikhwan News. Berita sepenuhnya. 3 perkara asas yang menjadi kekuatan syarikat GISB Holdings iaitu iman, ukhuwah dan keselarasan. Selepas iman dan ukhuwah, kasih sayang menjadi tunjang untuk berlaku keselarasan dalam tindakan. GISB Holdings Sabah baru-baru ini telah dikunjungi oleh Yang Hormat Datuk Loman Hakim Forten, Ketua Pegawai Eksekutif GISB Holdings untuk menghadiri beberapa jemputan rasmi serta menziarahi premis dan staf GISB Holdings di Bumi Sabah. Ketibaan Yang Hormat Datuk Loman Hakim Forten di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu disambut oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Azral Muhammad Noor selaku pengarah GISB Holdings Borneo bersama barisan kepimpinan yang lainnya. Antara tempat yang telah diziarahi oleh beliau adalah Kompleks Pendidikan Ikhwan Kota Kinabalu yang baru sahaja dirasmikan oleh Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali selaku Pengurus Eksekutif GISB Holdings bersama Yang Berbahagia Tuan Muhammad Azral Muhammad Noor baru-baru ini. Beliau juga sempat bertemu dengan para guru dan pelajar-pelajar di sana. Sebagai Kolonel Bersekutu Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, beliau juga turut memenuhi beberapa jemputan rasmi dan tidak rasmi dari badan kerajaan dan NGO di sekitar Kota Kinabalu. Pada 12 Ogos 2020 pula, Ikhwan Restoran Sembulan Kota Kinabalu telah menerima tetamu iaitu Datin Mastura binti Yazid selaku Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri bersama beberapa tetamu kehormat lainnya. Majlis makan malam tersebut adalah anjuran dari Yang Hormat Datuk Loman Hakim Forten sendiri yang turut dihadiri oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Azral Muhammad Noor. Ianya adalah untuk mengeratkan lagi ukhuwah antara GISB Holdings bersama para tetamu yang hadir. Dalam kesempatan itu, Yang Hormat Datuk Loman Hakim Forten turut berkongsi dengan para tetamu tentang perkembangan syarikat GISB Holdings. Turut dikongsikan 70% tenaga yang berada di dalam syarikat ini diterajui oleh para remaja dan mereka semua dilatih dengan kemahiran di pelbagai bidang. Juga dikongsikan pentingnya seorang hamba menguatkan hubungan dengan Tuhan sehingga dirasakan peranan Tuhan dalam kehidupan seharian. Sepanjang 3 hari Yang Hormat Datuk Loman Hakim Forten di Sabah, pelbagai perkongsian diberikan kepada kaki tangan GISB Holdings, antaranya peranan sebagai hamba dan khalifah. Juga bagaimana melayani tetamu serta etika komunikasi dengan berhikmah kepada semua golongan untuk mewibawakan lagi setiap premis yang berada di sana agar lebih berjiwa dan membahagiakan. Ianya sejajar dengan moto GISB Holdings, berjiwa dan membahagiakan. Seterusnya, pada tarikh 29 Ogos 2020, GISB Holdings dan Remaja Pemilik Ummah telah bekerjasama dengan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS di dalam program FINAS Prihatin yang diadakan di negeri Sabah. Beberapa badan NGO lain seperti MAPIM dan Yayasan Felda serta FINAS sendiri turut sama menjayakan program FINAS Prihatin ini. Program ini merupakan program penyampaian sumbangan, ziarah serta jaringan sinergi FINAS bersama penggiat industri. Dalam program itu, GISB Holding yang dipimpin oleh Tuan Haris Paijo selaku Ketua Setiausaha GISB Holding Sabah mewakili Yang Berbahagia Tuan Muhammad Azral Muhammad Noor bersama 5 orang wakil remaja pemilik ummah telah mengagikan sumbangan berupa beras, barang-barang keperluan asas serta beberapa produk keluaran syarikat GISB Holdings kepada penggiat seni veteran di Sabah yang berada di sekitar Kota Kinabalu dengan menggunakan koster milik GISB Holdings Borneo dan perjalanan dilakukan secara konvoi. Program FINAS Prihatin ini diketuai oleh Yang Berusaha Tuan Zakaria Abdul Hamid selaku pengerusi FINAS dan dibantu oleh Yang Berusaha Encik Ahmad Idham Ahmad Nazri selaku Ketua Pegawai Eksekutif FINAS serta pegawai-pegawai FINAS lainnya. Ini merupakan program kali kedua di negeri Sabah dan telah sering kali dibuat bersama GISB Holdings di kawasan Semenanjung sebelum ini. GISB Holding juga turut menyediakan perkhidmatan sebuah kenderaan Toyota Super King kepada pegawai-pegawai FINAS sepanjang program berlangsung. Antara yang diziarahi ialah Datuk Dedi M. Borhan, Dayang Hasnah Ibrahim dan Muhammad Saleh atau dikenali dengan nama Mat Kongo yang merupakan pelawak terkenal negeri Sabah.
Program berakhir dengan jamuan makan tengah hari di Ikhwan Restaurant, Sembulan, Kota Kinabalu. Ketika bertemu di bilik VIP Ikhwan Restaurant selepas jamuan makan tengah hari, yang berusaha Tuan Zakaria Abdul Hamid melahirkan rasa teruja terhadap GISB Holdings kerana memainkan peranan yang begitu baik sekali dalam membantu menjayakan program Finas Prihatin. Ianya sejajar dengan matlamat GISB Holdings iaitu berusaha untuk menjadi sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak memberi hikmat kepada manusia yang lain. Tetamu yang datang membawa rahmat, perginya pula penghapusan dosa. Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes Sarawang menerima kunjungan tetamu yang terdiri dari pelbagai golongan untuk mengeratkan tali silaturahim juga untuk saling bertukar pandangan dan pendapat agar terbangunnya syiar Islam. Destinasi TV merupakan sebuah syarikat TV swasta yang diasaskan pada Januari 2017 dan bergelanggang di laman web YouTube bagi mempromosikan sajian produk-produk halal yang menarik untuk dikongsikan kepada masyarakat. Pada 28 Ogos yang lalu, dua wakil dari Destinasi TV telah membuat lawatan buat julung kalinya ke Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes. Mereka ialah Encik Amal dan Encik Zamri yang merupakan antara orang penting di balik tabir pengurusan TV berkenaan. Salah seorangnya mengenali syarikat GISB Holdings melalui blog Anjang Muar yang diikuti serta pernah menaiki bas Ikhwan Travel ketika zaman pengajian dahulu. Tetamu telah diraikan dengan susunan tentatif lawatan yang disediakan, antaranya melihat tayangan profil GISB Holdings dan lawatan ke beberapa buah premis Ikhwan termasuk galeri dan kedai coklat Ikhwan. Setelah itu, tetamu diraikan di GH Corner diiringi beberapa wakil syarikat, antaranya Yang Berbahagia Datuk Azri Muhammad Yunus dan Yang Berbahagia Datuk Harun Ta'an. Pelbagai topik dan ilmu baru yang dapat dibincangkan meliputi dunia penyiaran, pelancongan dan sebagainya. Yang Berbahagia Datuk Harun juga banyak bercerita tentang kehidupannya sepanjang di luar negara atas tugasan memantau perjalanan premis-premis perniagaan milik GISB Holdings di sana. Kunjungan tetamu yang seterusnya pada 17 September 2020 ialah wakil dari pihak pengurusan bank diketuai Encik Zuhaimi selaku pengurus Maybank Rawang. Selain itu, hadir sama ialah Mrs. Shannon Lim dari Bank Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia atau disebut SME Bank. Atas pelawaan khusus dari Yang Berbahagia Datuk Johari Murad yang merupakan ahli lembaga pengarah GISB Holdings, mereka akhirnya bersetuju untuk datang ke Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes bagi melihat sendiri prestasi GISB Holdings melalui perkembangannya yang terkini. Merasa terpegun dengan terbangunnya puluhan premis tidak seperti yang dijangkakan. Mereka mengatakan akan hadir sekali lagi bagi meluangkan masa untuk tujuan rekreasi bersama ahli keluarga. Beberapa perbincangan melibatkan usaha sama kedua-dua pihak telah dibuat demi memastikan perhubungan dua hal ini tidak berhenti di sini sahaja. Ada juga antara mereka yang menyampaikan hajatnya untuk berjumpa sendiri dengan Ketua Pegawai Eksekutif GISB Holdings Yang Hormat Datuk Loman Hakim Fortin sekiranya direzekikan nanti. Atas keprihatinan pengurus eksekutif GISB Holdings Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali, seramai 57 orang pelajar dari Sekolah Menengah Islam Global Ikhwan Perempuan SMIGIP telah mengikuti program pertemuan kasih sayang bersama Yang Berbahagia Puan Azura. Program diadakan di Surau Ikhwan Bandar Country Homes pada 8 September 2020 bermula pada jam 9 pagi. Turut hadir ialah pengiring termasuk dua wakil remaja pembela ummah muslimah. Pelbagai pengisian bermanfaat oleh Yang Berbahagia Puan Azura Yusof bertujuan untuk mendekati para pelajar di samping mengambil tahu soal kebajikan dan insaniah mereka. Menerusi watak keibuan yang jelas terpamer pada kepribadian beliau, para pelajar merasa sangat terhibur khususnya melalui cara pendekatan olehnya. Rata-rata mereka tidak mampu menahan perasaan sebab kerana merasakan sifat penyayang beliau yang bukan dibuat-buat, malah kasihnya itu persis kasih ibu kandung bahkan lebih. Ini kerana nilai seorang ibu atas nama perjuangan itu lebih besar daripada ibu yang melahirkan. Beberapa orang di kalangan mereka juga menangis terharu kerana belum pernah menjumpai Yang Berbahagia Puan Azura yang sangat membela pemimpinnya. Atur cara program dimulai dengan ucapan pengerusi majlis, mukadimah kata oleh Yang Berbahagia Puan Azura, alunan nasyid oleh para pelajar serta sambungan slot perkongsian sebelum masing-masing bersurai. Ia diadakan secara ringkas memandangkan kesibukan Yang Berbahagia Puan Azura yang perlu bergegas untuk tugasan lain. Ketika dinasyidkan lagu pendidikan Rasulullah, beliau kelihatan menitiskan air mata seolah-olah sedang mengenangkan bagaimana nanti membesarnya bakal-bakal generasi pelapis ini. Semestinya bagi hati seorang ibu yang bertanggungjawab sangat merisaukan keselamatan anak-anaknya.
Yang berbahagia Puan Azura juga bertanyakan kepada mereka beberapa perkara berkait kehidupan seharian di sekolah, termasuk soal bagaimana ibadah mereka, suasana pembelajaran, hal-hal berkait disiplin, latar belakang hidup mereka dan lain-lain. Apabila ditanya tentang kebajikan, didapati ada di kalangan mereka yang tidak cukup kebajikannya. Walhal itulah amanah seorang guru yang sepatutnya melihat kebajikan mereka, hingga anak-anak murid merasakan guru-guru itulah sebagai ibu ayah mereka sewaktu di asrama maupun di sekolah. Oleh demikian itu, serta-merta yang berbahagia Puan Azura mengeluarkan bajet belanja untuk langsung diselesaikan kebajikan pelajar-pelajar ini atas rasa terharunya mereka. Sehubungan itu, kami para guru yang mengikuti program tersebut barulah tersedar dan sangat tersentak. Kerana selama ini kami hanyalah menjadi guru semata, tapi tidaklah sampai anak-anak ini merasakan keberadaan seorang guru yang benar-benar mendidik itu, mampu menggantikan peranan sebagai ibu dan ayah, sehingga boleh menjadikan guru-guru ini sebagai tempat mereka mengadu masalah. Atas kecuaian dan tidak bertanggungjawabnya kami, membuatkan anak-anak ini merasa tidak bahagia berada di sekolah hingga ada antara mereka yang kebajikannya terabai, sedangkan yang perlu dipastikan ialah pelajar-pelajar ini terbela walaupun jauh dari ibu ayah mereka kerana adanya guru-guru mengambil alih peranan ibu dan ayah. Semoga kami benar-benar bertaubat di atas semua ini dan mengaku bersalah untuk terus melakukan perubahan. Terima kasih tidak terhingga juga kepada yang berbahagia Puan Azura Yusof di atas kesudian beliau meluangkan masa untuk kami semua. Yang berbahagia Puan Azura Yusof melalui pertemuan ini juga telah menganjurkan pertandingan mencantikkan bilik air. Apabila beliau mendapati keluhan pelajar-pelajar mengenai majoriti bilik air di sekolah mereka yang keadaannya tidak indah, beliau turut menyarankan agar disediakan pakej hadiahnya sebagai imbuhan dan hiburan atas usaha-usaha mereka agar mereka merasa bahagia berada di Sekolah Menengah Islam Global Ikhwan Perempuan. Begitulah mahalnya kasih sayang pemimpin. Semoga kami dapat memanfaatkan semua ini agar menjadi orang yang benar-benar bertindak dan dicerdikkan rohnya untuk membela khususnya bidang pendidikan. Alhamdulillah atas hasrat yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali selaku pengerusi eksekutif pihak GISB Holding melalui sektor penternakan dan perladangan telah mendapat jemputan dari pihak Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas Negeri Johor untuk melihat sendiri pusat penternakan ayam peron milik mereka yang berada di Kota Tinggi, Johor. Di awal pertemuan, wakil GISB Holding dijemput masuk ke bilik mesyuarat mereka untuk sesi taklimat lawatan dan proses menternak ayam peron yang mereka jalankan. Wakil GISB Holding seramai 9 orang telah diketuai oleh Datuk Nurzihan Ghazali. Semua wakil GISB Holdings dibenarkan masuk secara serentak. Kebiasaannya hanya 3 orang pelawat sahaja yang dibenarkan masuk dalam satu masa. Mereka ditunjukkan fasiliti yang ada di sini, iaitu bahagian penerimaan telur dari reban bakar, bilik fumigasi untuk pembasmi kuman, bilik hibernasi telur, inkubator pengeraman dan juga inkubator penetasan. Terdapat 5 buah inkubator yang berkapasiti 95,000 biji telur bagi setiap inkubator. Anak ayam yang telah menetas dibawa ke ruang untuk pemilihan jantina, pemberian ubat dan seterusnya untuk pengedaran. Namun lawatan untuk ke tempat ternakan ayam baka tidak dibenarkan kerana prosedur biosekuritinya adalah lebih ketat. Selepas itu, wakil pihak penternakan GISB Holdings telah dibawa pula ke reban ayam organik atau ABF antibiotik free 2 tingkat yang diuruskan oleh Dr. Mazri, kenalan baik staf GISB Holdings di Air Hitam, Johor. Beliau menternak ayam ABF sebanyak 30,000 ekor. Pelbagai lagi ilmu petua-petua dan pembelajaran yang diperolehi khususnya dalam aspek penjagaan ayam tersebut. Antara yang turut dikongsikan di sini seperti perwatakan ayam yang sangat berlainan bagi setiap jantina ayam. Semoga melalui lawatan projek ayam anjuran nafas ini, kami akan terus berjiwa dan bercita-cita besar mengusahakan bantuan Allah dan juga meningkatkan usaha-usaha untuk memantapkan lagi sektor penternakan dalam GISB Holdings dan seterusnya menguasai industri ayam ini yang selama ini dipelopori oleh bukan Islam. Ikhwan Farm yang terletak di Kundur Rembau, Negeri Sembilan telah dibuka untuk dijadikan sebagai pusat penyembelihan dan penyediaan daging segar sekitar Negeri Sembilan dan Negeri Selangor, juga menjadi sebahagian dari fardu kifayah untuk menyediakan daging lembu yang dijamin halal thayyiban. Ladang ternakan ikhwan ini telah dibuka pada 19 Julai 2020 oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin. Menjadi hasrat pengurus eksekutif GISB Holdings Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali agar dibuat pemusatan dalam menyediakan daging segar berikutan seluruh cawangan ikhwan mat juga restoran GISB Holdings menggunakan daging lembu, baik dalam masakan panas, masakan belauk, makanan harian juga penjualan daging segar. Pada 31 Julai 2020 telah berlangsungnya penyembelihan sebanyak 17 ekor lembu korban dan 18 ekor kambing.
Berikutan pada itu, satu rancangan telah dibuat untuk dibina kandang lembu yang lebih berwibawa. Juga ditambah baka ternakan lembu baru yang merupakan lembu baka Brahman Cross. Ikhwan Farm juga mempunyai beberapa ekor lembu, iaitu seekor lembu jantan, 2 ekor anak jantan dan 8 ekor lembu betina yang sedang bunting. Alhamdulillah, atas kasih sayang Allah, 15 September yang lalu telah lahir seekor anak lembu pada jam 7.50 pagi dari ibunya yang bernama Asma. Kelahiran anak lembu ini dibantu oleh 2 orang staf, menjadikan keseluruhan lembu di Ikhwan Farm kini sebanyak 12 ekor. Keesokannya pula pada jam 11.30 pagi, Ikhwan Farm telah dikunjungi oleh Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali, Yang Berbahagia Puan Ibu Azura Ahmad Yusof, Yang Berbahagia Tuan Arif Atamimi serta diiringi pengarah GIS Buildings Negeri Sembilan, Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yasin serta rombongan ekspedisi yang merupakan ahli keluarga Ustaz Haji Asy'ari Muhammad, terdiri daripada anak, menantu dan cucu. Kedatangan tetamu telah memeriahkan lagi suasana dan mendapat panduan terus dari Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali. Beliau bercita-cita agar Ikhwan Farm dapat menghasilkan jualan daging segar hasil ternakan sendiri. Seterusnya dapat memulakan ternakan lembu untuk penyediaan daging bagi seluruh masyarakat umumnya. Terima kasih kepada para pimpinan GIS Holdings atas segala panduan yang telah diberikan. Satu usaha dalam meningkatkan mutu perkhidmatan perniagaan di Pasaran Ikhwan Sungai Buloh, Selangor sedang giat dilaksanakan. Ia termasuklah usaha bagi menggerakkan aktiviti remaja pemilik rumah khususnya melalui latihan-latihan secara praktikal serta menumpukan hal insaniah para staf di sana. Pasaraya Ikhwan Sungai Buloh kini menjadi tumpuan masyarakat yang ingin mendapatkan pelbagai barangan keperluan harian, khususnya produk buatan Muslim yang diyakini suci dan halal dengan harga yang berpatutan. Justru itu, perkhidmatan serta suasananya hendaklah sentiasa dalam keadaan baik, kemas serta dapat menyediakan kemudahan yang terbaik. Maka satu usaha digerakkan melalui penglibatan setiausaha zon dan remaja pemilik rumah di setiap kawasan untuk bersama-sama mengambil tanggungjawab bergotong royong bagi menceriakan suasana di Pasaraya Ikhwan Sungai Buloh selain menaik taraf prasarana penempatan para staf. Ia juga menunjukkan rasa bersama dan bekerjasama apabila seluruh tim setiausaha zon dan remaja pemilik rumah bersungguh-sungguh membantu melancarkan lagi operasi di Pasaraya Ikhwan Sungai Buloh. Begitulah para kepimpinan GIS Holdings yang tidak jemu-jemu mendidik dan memberi panduan agar para RPU sentiasa dibawa bersama-sama dalam membela agama Allah dan Rasul. GIS Buildings kini sedang giat membangunkan serta menaik taraf sebuah lagi pusat pelancongan milik GIS Buildings, iaitu Ikhwan Resort Pulau Tioman. Ianya dipimpin sendiri oleh Yang Berbahagia Pengurus Eksekutif GIS Buildings bagi membangunkan sebuah resort patuh syariah bertaraf antarabangsa. Alhamdulillah atas keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kekasihnya serta panduan dari Pengurus Eksekutif GIS Holdings Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali, pusat latihan remaja pemilik rumah Pulau Tioman semakin meriah dengan pelbagai aktiviti pembangunan. Antara yang telah siap dibangunkan adalah sebuah pangkin serbaguna, jambatan sebagai laluan masuk ke Ikhwan Resort dan naik taraf asrama remaja pemilik rumah. Menyambut hasrat Yang Berbahagia Tuan Nasruddin agar dibuat sebuah pangkin yang menghadap ke arah pantai Pulau Tioman yang terkenal sebagai salah satu dari 10 buah pantai tercantik di dunia, supaya setiap orang yang duduk di atasnya dapat melihat keindahan pantai bersama hati yang terus terhubung dengan Tuhan. Mengimbau kembali sejarah di awal pembukaan Syekh Ikhwan di sini, Yang Berbahagia Tuan Nasruddin adalah antara orang yang terawal dalam operasi pembukaan Syekh Ikhwan Air Batang. Beliau sering menjadikan pangkin di sini sebagai tempat untuk beliau meluangkan masa menghayati keindahan ciptaan Allah sambil mengenangkan guru yang dicintainya. Pangkin yang berkeluasan 28 kaki kali 20 kaki itu mengambil masa selama 2 hari untuk disiapkan hasil kerjasama warga pusat latihan remaja pemilik rumah Tioman dan menelan kos sebanyak RM3,000. Atas panduan Yang Berbahagia Tuan Nasruddin untuk menyelesaikan masalah laluan masuk ke Ikhwan Resort yang sebelum ini menggunakan laluan di penempatan penduduk kampung, sebuah jambatan telah siap dibina sebagai alternatif terhadap masalah tersebut. Hasil gotong royong yang dilakukan oleh para remaja pemilik rumah di sini, jambatan sepanjang 30 kaki itu berjaya disiapkan dengan menelan kos sebanyak RM1,000. Jambatan yang mengambil masa selama 3 hari untuk disiapkan itu kini telah menjadi laluan utama di sini dan menjadi buah mulut masyarakat yang terpegun dengan cepatnya proses pembinaan tersebut. Atas panduan Yang Berbahagia Tuan Arif Atamimi agar setiap penempatan RPU dinaik taraf, asrama RPU Pulau Tioman kini semakin diwibawakan dengan pelbagai operasi naik taraf yang dijalankan oleh para RPU di sini. Antara operasi yang telah dilakukan adalah pemasangan dinding gypsum, pemasangan wallpaper, menukar tika getah, pembinaan tangga, sistem wiring dan lain-lain. Semoga setiap nikmat yang diberi membuatkan hati bertambah syukur bersama pembuktian dalam terus memperjuangkan Islam yang indah ke tengah masyarakat.
Alhamdulillah atas saranan yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali, GISB Holdings Melaka telah menaik taraf prasarana beberapa premis juga di Villa GISB Holdings Ayer Keroh. Kerja-kerja naik taraf ini dilakukan oleh unit renovasi remaja pemilik rumah sendiri dan ianya tertumpu di Pusat Perniagaan Ikhwan Kerubung dan Villa GISB Holdings Ayer Keroh Melaka. Antara kerja-kerja yang dilaksanakan adalah penambahbaikan villa dengan pemasangan kertas dinding di bilik-bilik tetamu, pemasangan karpet, mengecat tiang-tiang luar villa dan menghias kawasan penempatan pelajar di sini. Di dapur villa juga ditambah dapur bertungku yang baharu untuk memudahkan kerja-kerja di dapur, terutama sewaktu kedatangan tetamu kelab. Yang berbahagia Tuan Nihazani Ni Muhammad selaku pengarah GISB Holdings Melaka sendiri sangat menyahut hasrat yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali selaku pengurusi eksekutif GISB Holdings yang mencadangkan agar tiang-tiang di villa dicatkan warna keemasan agar lebih nampak cantik dan eksklusif. Pusat Perniagaan Ikhwan Kerubung juga tidak ketinggalan dalam melaksanakan kerja-kerja menaik taraf premis seperti yang dihasratkan. Antaranya restoran, galeri, bucer ikhwan dan asrama remaja pembela umat. Pada 8 September yang lalu, GISB Holdings Phuket atas nama Islam Patana School telah didatangi oleh wakil majalah Phuket bagi membuat penggambaran untuk mempromosikan dan disenaraikan sebagai salah satu destinasi bagi pelancongan di Phuket. Mereka hadir seramai 3 orang dan disambut meriah dengan paluan kompang oleh wakil GISB Holdings dan para pelajar. Seterusnya mereka dibawa ke Dewan Serbaguna Ikhwan bagi sesi tayangan video profil GISB Holdings dan Islam Patana School. Para tetamu turut dihadiahkan beberapa buah nasyid yang didendangkan bertajuk kemanusiaan di dalam bahasa Thailand oleh para pelajar dan mereka sangat tertarik dengan bait-bait kata di dalam lirik yang disampaikan serta meminta izin pada pihak GISB Holdings untuk menggunakan nasyid tersebut sebagai muzik latar belakang bagi video profil pelancongan mereka dan memilih kawasan Lem Panwa dan Islam Patana School di bahagian kebudayaan di dalam promosi pelancongan mereka nanti. Penggambaran dibuat bermula daripada aktiviti pelajar iaitu pertanian, penternakan dan juga kebudayaan. Untuk berita selanjutnya, kita beralih ke bilik berita Indonesia. Assalamualaikum, bersama saya Muhammad Awab dalam Ikhwan News Indonesia. Di bawah pimpinan yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin yang sangat ingin meneruskan cita-cita dan perjuangan yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah, GISB di Indonesia terus diperkemaskan insaniahnya dan lahirnya. Atas panduan yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin juga berbagai perkembangan berlaku di cawangan-cawangan GISB di Indonesia. Mari ikuti laporan selengkapnya. Alhamdulillah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawah padi GISB yang dibangunkan oleh yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah dan kini sedang sangat diteruskan dan diperjuangkan oleh yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin di Muara Bogor mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pada mulanya yakni pada bulan Mei, sawah yang dikelola oleh GISB Holdings di Balai Benih milik Kerajaan Indonesia yang lokasinya sekitar 20 menit dari Sentul ini adalah seluas 4 hektar. Melihat 4 hektar sawah tersebut dapat diusahakan oleh GISB Holdings dengan baik, maka Pak Asep selaku kepala atau koordinator Balai Benih Muara tersebut mempercayakan penambahan lahan untuk GISB kelola seluas 2,15 hektar hingga total yang dikelola oleh GISB Holdings kini menjadi 6,15 hektar. Sesuai panduan yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah dan yang kini sedang sangat dipandu oleh yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin, selain menanam padi untuk keperluan masyarakat demi mencari hasil yang terbaik, di Muara juga beberapa kajian sedang dibuat, iaitu berbagai jenis benih telah ditanam. Begitu juga beberapa kaedah menanam padi telah dilakukan dan juga cara rawatan tanah dan pokok sedang terus dilakukan, di mana semua nampak berkembang dengan baik. Ada 7 varietas benih padi yang ditanam yang memiliki kelebihan masing-masing, iaitu 1. Inpari 32, potensi hasil 6 sampai dengan 8 ton per hektar tapi lebih tahan hama penyakit, sesuai untuk Kota Bogor dengan curah hujan tinggi. 2. Inpari 30, potensi hasil 7 sampai 9 ton per hektar, merupakan jenis padi yang tahan banjir dan memiliki rasa beras yang lebih sedap.
3. Inpari 42 memiliki daun bendera yang tinggi relatif terlindung dari hama burung, tahan hama wereng coklat, tahan kekeringan dan memiliki potensi hasil 7 sampai dengan 10 ton per hektar. 4. Inpari 43 seperti Inpari 42 tetapi memiliki rasa yang lebih sedap tetapi potensi hasil yang lebih sedikit dibanding Inpari 42. 5. Sintanur atau pandan wangi, jenis padi yang memiliki aroma wangi. 6. Cakrabuana, iaitu jenis padi yang singkat waktu tumbuh hingga panen, iaitu 90 hari. 7. IF16, jenis padi yang memiliki umur pendek, tahan hama batang dan wereng, serta potensi hasil yang tinggi, iaitu 10 hingga 14 ton. Kaedah tanam yang sudah diguna ada 4, iaitu menggunakan transplanter, tanam secara manual, tabur benih langsung, juga tanam menggunakan drone. Ada juga kawasan sawah muara yang diguna untuk mengkaji baja organik untuk menggantikan baja dari kotoran hewan. Selain itu, penggunaan cairan enzim fateh pada padi telah terbukti menambah keistimewaan bagi padi yang ditanam oleh GISB karena lebih tahan penyakit, lebih subur dan memiliki hasil beras yang lebih sedap. Dengan segala keberkatan, secara keseluruhan sampai saat ini berbagai jenis padi yang ditanam di Muara memiliki perkembangan dan pertumbuhan yang cukup baik. Mengikut jadualnya, sebagian akan dituai dalam seminggu. Bagian lain akan dituai awal Oktober dan akhir Oktober. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan berkatnya atas apa yang sedang diusahakan. Untuk Islam dilihat semakin berwibawa di tengah masyarakat. Atas panduan pengarah zon Jawa 1 yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin, premis-premis GISB di Sentul terus di-upgrade dari masa ke masa. Di antaranya adalah penggantian signboard mengikut panduan CVL dari pusat. Premis pertama yang diganti signboardnya adalah Ikhwan Mat dan semoga Tuhan memudahkan untuk premis-premis lainnya juga diganti signboardnya secara bertahap. Wadi Harapan juga terus diperkemaskan setelah asrama pelajar mula di-upgrade melaksanakan hasrat yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah. Atas panduan yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin sedang dibangunkan juga sebuah bangunan serbaguna multifungsi. Sesuai dengan desain bangunan yang direstui sebelumnya oleh yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah, ia akan menjadi sebuah bangunan 3 tingkat yang akan difungsikan sebagai front office, tempat menerima tetamu, ruangan kelas dan bilik-bilik kemahiran para pelajar dan sebagainya. Untuk sementara ini dikarenakan bangunan permanen untuk sekolah belum wujud, maka side office dibangunkan untuk difungsikan sebagai kelas para pelajar. Proses pembangunan yang sudah selesai di antaranya menyemen tapak, pembuatan partisi ruangan, pemasangan dinding, pemasangan biosafety tank, pembangunan bilik air untuk kemudahan pelajar, serta kini sedang dibangunkan pagar di samping side office. Alhamdulillah sambil proses pembangunan terus dijalankan, ada ruangan-ruangan yang sudah bisa digunakan sebagai kelas dan dewan sementara bagi acara-acara yang diadakan di Wadi Harapan. Selain itu, turut dibangunkan juga sebuah bilik air tambahan di kawasan penempatan berdekatan dengan asrama ibtidai bagi memudahkan mereka ke bilik air dikarenakan bilik air yang sedia ada agak jauh dari asrama mereka. Dalam sudut pemantauan terhadap para pelajar, selain meningkatkan pembinaan insan, pemantauan secara lahiriah juga terus dikemaskan, yaitu dengan dipasangnya CCTV sebanyak 16 buah kamera, 7 buah di kawasan penempatan atau asrama, dan 9 buah di kawasan lainnya di sekitar Wadi Harapan, seperti di laluan jalan utama, bahagian luar dapur bandar, dan lain-lain. Begitulah yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin dan Puan Datu Ibu Gina Puspita Nasiran memastikan keperluan lahir batin para pelajar. Semoga kami yang ditugaskan dapat bersungguh-sungguh membaiki diri dan melaksanakan pendidikan Islam sesuai yang dihasratkan. Sekian dari kami, dilanjutkan bersama rakan kami di studio Turki Eropa, Balkan, Khurasan, Timur Tengah, dan Rusia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Mujahid Asqalani bin Afendi bersama rakan tugas saya. Saya Muhammad Batullah bin Nasaruddin melaporkan dari bilik berita Turki Eropa, Balkan, Khurasan, Timur Tengah dan Rusia. Alhamdulillah dengan rahmat Allah dan keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta panduan yang bahagia Tuan Nik Hazani selaku ahli lembaga penasihat GISB Holdings merangkap pengarah Zon Syam Dubai dan yang bahagia Tuan Harun Taat sebagai pengarah 2 Zon Syam Dubai. Pada 10 September lalu, Restoran Nur Malaysia Aman telah menerima kunjungan Duta Besar Filipina ke Jordan dan Palestin yang baru.
Mr. Ahmad Atlah Sakam yang datang bersama isteri dan 6 orang pegawainya. Beliau adalah seorang duta yang beragama Islam dari suku bangsa Sulu di daerah Indanan, Sulu, Filipina. Sebelum ini pernah dilantik sebagai duta besar Filipina ke Iraq, Bahrain dan Oman. Mereka yang sangat menggemari makanan laut seperti tom yum seafood, nasi goreng seafood serta kuih muih. Kelihatan teruja apabila mendapati restoran Nur Malaysia Aman ada menyediakan makanan-makanan kegemaran mereka tersebut. Isteri duta memuji keenakan kuih muih terutama pau kacang merah yang sangat digemarinya dan turut membeli makanan sejuk beku untuk dibawa pulang. Moga dengan perkhidmatan yang baik dapat mencerminkan kebenaran dan keindahan Islam. Moga kesungguhan berkhidmat akan memantapkan sifat takwa dalam diri setiap individu yang terlibat. Wadi Ukhuwah terletaknya di Giza Mesir, sebuah pusat latihan yang mendidik para staf untuk lebih bertanggungjawab, berdisiplin dan menjadi sebaik-baik manusia, manusia yang memberi manfaat pada manusia yang lain. Wadi Ukhuwah di bawah naungan yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali selaku pengarah zon Mesir serta yang berbahagia Tuan Adib At-Tamimi selaku ketua setiausaha zon dan diwakili yang berbahagia Tuan Muhammad Nafiq selaku setiausaha zon Mesir sangat-sangat memimpin dan memandu setiap kerja-kerja di sini serta sangat menekankan berkaitan pendidikan insaniah terutamanya hal ibadah dan kasih sayang. Atas hasrat para pimpinan GISB Holdings untuk dapat memberi khidmat kepada masyarakat antaranya dengan menyediakan makanan halal bagi memenuhi tuntutan fardu kifayah. Untuk itu, GISB Holdings merancang untuk membuka projek ternakan serta kilang memproses ayam daging di sini. Terdahulu sebelum ini, beberapa orang staf telah dihantar untuk menimba ilmu dan pengalaman berkait dengan penjagaan ayam daging. Usaha ini dijayakan di reban ayam milik Sidi Dr. Alak, seorang kenalan rapat yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali. Reban ayam ini terletak di Bahirah. Projek pembinaan reban ayam daging ini dimulakan pada 13 Jun 2020 yang lalu dan dijangka siap pada hujung bulan September ini. Kerja-kerja yang sedang giat dijalankan ini dilakukan oleh para remaja pembela ummah unit pembinaan, namun kerja-kerja pembinaan ini tidak dapat diteruskan buat sementara waktu ini kerana menunggu keizinan dari pihak berkuasa yang sedang menyelaraskan peraturan baru berkaitan pembinaan dan penggunaan tanah pertanian. Walau bagaimanapun, alhamdulillah kerja-kerja pembinaan yang ringan diteruskan juga secara bertahap. Reban ini dibina berasaskan kerangka besi, jaring dan bumbung poliuretin yang kalis panas, berlantaikan konkrit serta dilengkapi dengan saluran minuman nipel, kipas penyodot haba dan sistem air penghawa dingin. Atas panduan yang berbahagia Tuan Nasruddin, apabila mula beroperasi nanti, hasil daripada ternakan ini akan digunakan untuk menampung keperluan makanan harian staf selain dari dibekalkan kedua premis restoran milik GISB Holding Mesir, Nur Malaysia Cairo dan GH Corner Cairo. Reban ayam daging yang berukuran 7 meter panjang, 4 meter lebar dan 2 meter tinggi ini dianggarkan mampu menampung sehingga 500 ekor ayam pada satu-satu masa. Kerja-kerja pembinaan telah siap 90% dan kos yang telah dikeluarkan ialah sebanyak 34,073 pound Egypt bersamaan RM9,086 Malaysia. Semoga dengan keberadaan reban ayam daging baru ini akan menambahkan ilmu dan pengalaman bagi sektor penternakan dan perladangan untuk dikembangkan di seluruh cawangan GISB Holdings di 16 buah negara. Selepas kelahiran seekor anak kambing betina pada bulan lalu, kini ternakan kambing di Villa GISB Syui'i Sharjah semakin bertambah. Atas restu dan panduan daripada Yang Berbahagia Tuan Hazani Nik Muhammad selaku pengarah dan Yang Berbahagia Tuan Harun Taat selaku pengarah 2 bagi zon Syam Dubai, sepasang kambing telah dibeli bagi menggantikan kambing yang telah dijual kepada pelanggan di Nur Malaysia Restaurant bagi tujuan akikah sebelum ini. Kambing tersebut telah dibeli pada 1 September yang lalu dari Cattle Market, sebuah pasar yang menjual haiwan-haiwan ternakan di Al-Qusais, Dubai yang terletak kira-kira 20 km dari Villa GISB Holding Sharjah. Namun setelah beberapa hari, salah seekor kambing tersebut mengalami masalah pemakanan. Kambing betina tersebut terpaksa disembelih kerana keadaan yang sangat lemah dan tidak bermaya. Atas apa yang telah berlaku, tentunya ada peringatan daripada Allah. Wakil kepimpinan setempat mengajak untuk semua bermuhasabah di samping terus membaiki hubungan dengan Allah, Rasul dan sesama.
Di samping itu juga pemakanan kambing dikaji semula dan diberi secara berperingkat bagi mengelakkan perkara yang sama berulang kembali. Alhamdulillah, dengan izin Allah, seekor lagi kambing yang pada mulanya mempunyai masalah yang sama kini semakin pulih. Kambing tersebut diberi nama jantan oleh Yang Berbahagia Tuan Nik Hazani Nik Muhammad sesuai dengan jantinanya. Kini, jumlah kambing yang diternak di Villa GISB Holdings UAE adalah sebanyak 5 ekor keseluruhannya. Setiap tragedi atau musibah yang berlaku pastinya ada hikmah yang tersirat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ia tidak menimpa pada kita, ia adalah satu teguran dan peringatan daripada Allah untuk hamba-hambanya agar sentiasa insaf dan kembali kepadanya. Bagi orang-orang yang beriman, mereka merasakan ia sebagai satu rahmat dan kasih sayang Allah. Pada 3 September yang lalu, sekitar jam 4 petang, seluruh penghuni rumah tamu TPK Istanbul dikejutkan dengan satu kejadian kebakaran. Kebakaran yang berpunca dari api puntung rokok dari rumah jiran itu hanya disedari setelah api merebak. Ia berlaku begitu pantas dan merebak hingga hampir ke seluruh kawasan belakang rumah tamu ini. Beberapa orang tim remaja pembela ummah atas panduan Encik Fida telah bertindak pantas bergotong royong menyiram air keluar pagar bagi mengelakkan api merebak. Wakil Remaja Pembela Ummah juga telah menghubungi pihak Pusat Pentadbiran TPK untuk melaporkan kejadian tersebut. Dalam pada itu juga seluruh warga rumah tamu termasuk anak-anak diajak untuk bertaubat dan sebahagian mereka ada yang menangis melihat api kerana katanya macam api neraka. Mereka juga sempat melaungkan azan. Keadaan ketika itu sangat cemas kerana api semakin marak menghampiri pagar rumah. Akhirnya api berjaya dipadamkan dan tiada kemalangan jiwa berlaku. Kira-kira 10 minit kemudian, sebuah lori tangki air dan sebuah jentolak telah dihantar oleh pihak pemaju perumahan bagi mengawal api. Sejurus itu pula sebuah jentera pasukan keselamatan bomba juga datang menghulurkan bantuan. Rumah yang pernah didiami oleh pengerusi eksekutif GISB Holdings Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali itu pernah diziarahi oleh seluruh kepimpinan utama GISB Holdings serta menjadi tempat kursus bagi sebahagian ahli GISB Holdings dari seluruh dunia satu ketika dahulu. Di sini juga terdapat banyak haiwan ternakan yang telah dimulakan sendiri oleh Yang Berbahagia Tuan Nasruddin. Antaranya kambing, ayam, itik, arnab dan juga puyuh serta pelbagai jenis burung. Atas apa yang telah berlaku, kepimpinan di zon Turki Eropah khususnya yang berada di rumah tamu ini terus mengajak semua untuk mengingati pesanan Yang Berbahagia Tuan Nasruddin agar sentiasa bermuhasabah dan jauhi dosa. Api adalah salah satu daripada tentera Allah. Ia akan membakar orang-orang yang berdosa dan derhaka. Semoga hati semakin takut dan cemas kerana Allah boleh buat apa sahaja. Hubungan hati dengan Allah, Tuhan Pencipta, akan membuahkan hubungan hati sesama hamba ciptaannya. Dengannya manusia akan saling berkasih sayang, erat bekerjasama, selari pandangan dan kefahaman. Maka lahirlah kebahagiaan dan kekuatan dalam kehidupan. Alhamdulillah atas keberkatan Rasulullah SAW serta panduan dari pengerusi eksekutif GISB Holdings Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali merangkap pengarah GISB Holdings Zon Turki Eropah. Wakil GISB Holdings cawangan Bosnia Herzegovina telah menganjurkan kunjungan ziarah bagi mengeratkan lagi hubungan silaturahim dengan kenalan-kenalan GISB Holdings di sini. Pada Jumaat 7 Ogos 2020 yang lalu, Mr. Mesut Briga, pemilik asal tanah yang dibeli oleh GISB Holdings di sini, telah menjemput wakil GISB Holdings ke rumahnya yang terletak berdekatan dengan kawasan tanah GISB tersebut. Terletak kira-kira 50 km dari Villa GISB Holdings Balkan, rumah ini pernah dikunjungi oleh Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali suatu ketika dahulu, terkesan dengan pengenalannya dengan Yang Berbahagia Tuan Nasruddin. Mr. Mesut telah meraihkan wakil GISB Holdings ibarat keluarga sendiri dan menjamu mereka dengan hidangan sarapan yang disediakan oleh isterinya sendiri. Beliau berharap untuk dapat meraihkan Yang Berbahagia Tuan Pengerusi Eksekutif pula satu hari nanti. Sambil menikmati hidangan, berbagai maklumat dan perkembangan Yang Berbahagia Tuan Pengerusi Eksekutif khususnya dan GISB Holdings amnya telah dapat dikongsikan. Beliau turut berharap agar perhubungan ini tidak terhenti hanya setakat pembelian tanahnya ini, bahkan berterusan lagi dalam pelbagai bentuk kerjasama demi Islam.
Pada hari yang sama, perjalanan diteruskan ke satu perkampungan dalam daerah Visegrad, kira-kira 110 km dari Sarajevo. Destinasi seterusnya ini adalah rumah musim panas ibu dan ayah Mr. Amir Pasik. Untuk maklumat, Mr. Amir adalah kenalan GISB Holdings cawangan Bosnia yang telah banyak membantu dalam pembukaan awal di sini. Beliau yang mula mengenali yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali ketika Sarajevo Halal Fair 2018 dan terus berminat untuk bersama membantu GISB Holdings di sini. Walaupun beliau selama ini menjadi ejen hartanah kepada pelanggan-pelanggan dari negara Arab dan mengenakan cas ejen dalam berurusan dengan mereka, tetapi berbeza dengan khidmatnya kepada yang berbahagia Tuan Nasruddin, beliau tidak mengenakan sebarang bayaran, bahkan rasa amat senang untuk berkhidmat sedaya yang boleh. Ziarah ke rumah kedua orang tuanya telah menggembirakannya kerana dirasakan hubungan yang lebih erat untuk terus bersama GISB Holdings dalam mencapai hasrat para pimpinan GISB Holdings, khususnya yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali. Sekian sahaja daripada kami. Kembali ke siri utama Ikhwan News. Terima kasih kepada rakan setugas dari Bilik Berita Turki, Eropah, Balkan, Khurasan, Timur Tengah dan Rusia. Pemimpin yang baik itu keberadaannya satu kebahagiaan, ketiadaannya dirasakan satu kehilangan. Kerana melihat mukanya rasa senang, ketiadaannya dirindui. Kami, mewakili Bilik Berita Ikhwan News, memohon ampun dan maaf di atas segala kelemahan dan kesilapan yang dikarenakan dosa kami sendiri. Moga kami dapat membaikinya di masa akan datang. Sebagai penutup, saksikan serutan visual para ahli lembaga penasihat di beberapa cawangan GISB Holdings. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum. Begitu